Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami dari kumpulan 3 tutorial Khamis 10.11 pagi KSP 427 isu-isu dalam sejarah awal Asia Tenggara akan membentangkan tajuk yang ketiga iaitu penyebaran pengaruh India bersifat penetration Pacific dan penerimaan budaya dilakukan secara en bloc di Asia Tenggara. Buat satu analisis terhadap kerelevanan kesan tersebut dari segi politik, agama dan ilmu pengetahuan di semenanjung Tanah Melayu. Lebih dahulu, kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu saya sendiri, Muhammad Nazir Mano, Ahmad Hafizuddin bin Abdul Razak, Altasha Anak Lawrence dan Nazatul Akmar dan Syashudin. Sebelum itu saya akan mulakan dengan pengenalan terlebih dahulu. Baik, sebelum berlakunya Indianisasi di Asia Tenggara, sudah wujud hubungan awal di antara India dengan Asia Tenggara. Hubungan ini dikatakan berlaku sejak zaman prasejarah lagi secara dua hala yang memperlihatkan bukan sahaja orang India menjelajah ke Asia Tenggara tetapi orang Melayu turut menjejakkan kaki ke India. Geografi strategik Asia Tenggara yang menghubungkan Lautan Hindi dan Lautan Pasifik membolehkan kawasan Asia Tenggara menjadi pusat pelabuhan dan persinggahan yang terkenal. Kuasa besar seperti China dan India menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat persinggahan kapal-kapal dagangan mereka. Dan hubungan yang terjalin ini memberikan kesan kepada masyarakat di sekitar Asia Tenggara. Berdasarkan bukti-bukti sejarah termasuk tinggalan arkeologi, pengaruh tamadun India tersebar ke sebahagian besar Asia, terutamanya Asia Tenggara dan Asia Timur. Walau bagaimanapun, pengaruh dan kesan Indianisasi lebih jelas terlihat dalam kalangan masyarakat Asia Tenggara. Jika dilihat dalam konteks semenanjung Tanah Melayu itu sendiri, jika kita memberikan fokus kepada persoalan tajuk ini, fokus lebih tertumpu kepada Kedah Tua kerana kerajaan Kedah Tua dilihat paling banyak menerima pengaruh India. Buktinya pelebuhan Kedah Tua yang terletak di pintu Selat Melaka serta Teluk Bengal menjadikan kawasan tersebut sebagai tumpuan para pedagang. Dan Kedah Tua merupakan sebuah kerajaan awal dan kota pelebuhan yang wujud di Lembah Bujang sekitar kurun kedua hingga kurun ke-14 Masihi. Baiklah, inilah pernyataan dari kami. Kami bersetuju terdapat kerelevanan terhadap kesan penyebaran pengaruh India yang bersifat penetration Pasifik di Asia Tenggara, khususnya semenanjung Tanah Melayu, dan bersifat ekonomi. Dan ianya bersifat ekonomi, iaitu perdagangan melalui teori Vaishya ataupun teori ekonomi. Namun, kami menolak kerelevanan kesan bagi aspek penerimaan pengaruh India yang bersifat en bloc di semenanjung Tanah Melayu. Kerana apa? Kerana berdasarkan kesan terhadap aspek politik, agama dan kepercayaan serta ilmu pengetahuan, tiada sentuhan local genius dapat disahkan ataupun dibuktikan. Apa itu local genius? Local genius refers to what humans know, how they behave and what strategies they develop to sustain their existence where they live. Yang bermaksud bagaimana masyarakat satu tempat itu berusaha untuk mengekalkan kewujudan mereka seperti kebudayaan dan sebagainya. Baik, local genius bermaksud kebudayaan asal penduduk tempatan yang jadi asas kepada proses indianisasi. Bagi membolehkan berlakunya proses indianisasi, perlu wujud local genius yang sesuai bagi menyerap aspek-aspek budaya tersebut berdasarkan Nazaruddin Zaino dan Nasrul Zikau dalam sejarah arkeologi Nusantara terbitan PTS Publication. Baik, apa itu indianisasi? Indianisasi yang berlaku disebabkan oleh kawasan India di sebelah timur. India itu sendiri menjadi watak utama dalam meluaskan pengaruhnya dari segi sosiopolitik dan kebudayaan ke Asia Tenggara pada ketika itu menurut Josh Coates. Dan menurut Brian Harrison, indianisasi merupakan sifat-sifat budaya Hindu yang meliputi unsur yang boleh didapati dari India melalui aspek politik, perundangan, agama, kesenian, bahasa dan juga sastra. Manakala Quaritch Wills mengatakan proses indianisasi tidak melibatkan sebarang penjajahan oleh India ke atas Asia Tenggara tetapi melalui proses kebudayaan dan agama Hindu yang sesuai dengan keadaan tempatan. Proses ini tidak berlaku secara paksaan ataupun secara langsung tetapi perlahan-lahan masyarakat tempatan menyerap unsur-unsur tersebut. Manakala Abdullah pula menyatakan indianisasi merupakan satu proses penyebaran agama Hindu-Buddha yang meliputi konsep-konsep politik, kebudayaan Hindu dan penyebaran kesusastraan Hindu yang ada kaitan dengan agama serta amalan-amalan Hindu-Buddha. Baik, berikut adalah ciri-ciri indianisasi. Yang pertama adalah konsep diraja yang bersifat Hindu-Buddha, penulisan sastra menggunakan bahasa Sanskrit dengan kepercayaan yang dipetik oleh hikayat-hikayat seperti Ramayana dan Mahabharata, serta cerita peranan dan juga pengalaman Dharma Sastra.
dan seterusnya penggunaan kalender saka dan juga penerimaan agama Hindu Buddha. Baiklah, berbalik pada persoalan iaitu secara penyebaran yang bersifat penetration Pasifik dan penerimaan budaya berlaku secara en bloc. Apa itu penetration Pasifik dan apa itu en bloc? Penetration Pasifik implies the use of non-violent invasion such as trade or assimilation technique. Menurut Andy Crom, menerusi teori ekonomi Malaysia, penyebaran budaya di Asia Tenggara berlaku secara damai berbeza dengan teori kolonialisasi oleh Wills yang berpendapat kota-kota awal di Asia Tenggara pada asalnya ditakluk oleh kuasa-kuasa dari India, terutamanya semenanjung Tanah Melayu, dan penduduk tempatan dikatakan menerima kebudayaan India secara menyeluruh hingga unsur kebudayaan tempatan lenyap. Kita lihat di sini, penetrasi Pasifik bermaksud menyebarkan ataupun menyebarkan tanpa menggunakan sebarang kekerasan. Itulah apa yang dimaksudkan dengan non-violent invasion. Okay. En bloc pula, all together or all at the same time as a whole. Proses yang berlaku secara menyeluruh dan dikaitkan dengan akulturasi budaya, iaitu keadaan penduduk di satu tempat disamakan dengan kesenian asli di India. Wait. Teori pemberian oleh Nick Hassan Shuhaimi Abdul Rahman menyatakan bahawa penduduk tempatan hanya menerima aspek-aspek tertentu kebudayaan India yang telah diubah mengikut kesesuaian tempatan. Maka ia tidak bersesuaian dengan terma en bloc tersebut yang maksud secara keseluruhannya. Baiklah, bagi persoalan ini kami telah diminta untuk menghuraikan kerelevanan kesan Indianisasi di Asia Tenggara, terutama di Samudra Melayu, dalam 3 aspek utama. Yang pertama adalah politik, ilmu pengetahuan dan juga agama. Seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang saya yang lain untuk meneruskan bagi topik kecil. Yang pertama, kita akan melihat dari aspek politik iaitu sistem pemerintahan. Kedah Tua mempunyai sistem pemerintahannya yang tersendiri dan terdiri daripada ketua kampung dan juga penghulu. Terdapat juga konsep stratifikasi fungsional, iaitu masyarakat dikatakan hidup dalam institusi-institusi sosial yang mempunyai struktur-struktur tersendiri yang saling berkaitan di antara satu sama lain dan ia disusun berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dan pekerjaan. Oleh itu, wujud pembahagian masyarakat seperti bangsawan, bertuanan dan juga rakyat. Perkara ini menunjukkan bahawa konsep kasta Hindu tidak dapat dilihat secara jelas dalam masyarakat tempatan. Buktinya, penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Kedah Tua ini bukannya disebabkan oleh serangan ataupun penaklukan kerajaan Hindu-Buddha, namun pengaruh tersebut datang daripada pedagang dari India. Justru itu, kedatangan Hindu-Buddha ini ke Kedah Tua adalah secara aman dan bukanlah secara paksaan. Kita teruskan kepada penemuan candi dan prasasti. Beberapa candi dan prasasti telah ditemui di Kedah Tua, iaitu di kawasan Lembah Bujang, dan ia menunjukkan bahawa Kedah Tua menerima Hindu-Buddha. Ini menyebabkan ada sarjana yang menganggap bahawa Kedah Tua sebagai salah satu kolonial India kerana penemuan candi dan beberapa prasasti tersebut. Hal ini demikian kerana sesebuah kerajaan Hindu-Buddha yang ingin diiktiraf sebagai kerajaan mestilah ada pembinaan prasasti dan juga candi. Hal ini untuk membuktikan kewujudan prasasti tersebut. Namun demikian, walaupun kita menemui penemuan-penemuan arkeologi yang dapat dikatakan berasal daripada India, ia tidak semestinya menunjukkan bahawa pendatang yang singgah ke Kedah Tua ini dan membawa barangan tersebut terdiri daripada golongan penakluk. Terdapat kemungkinan bahawa artifak-artifak tersebut dibawa oleh para pedagang yang singgah di Kedah Tua sementara menunggu pertukaran angin monsun untuk berniaga di kawasan yang lain. Tambahan pula, arca-arca yang ditemui adalah bersaiz kecil dan mudah diangkut serta tiada sentuhan local genius. Jadi, berkemungkinan besar ia dibawa masuk dan ditinggalkan oleh para pedagang kerana dijumpai di kawasan perdagangan seperti Sungai Mas dan Sungai Bujang. Untuk mengesahkan sesebuah arca ataupun candi sebagai hasil kesenian Kedah Tua, perlu wujud atribut ataupun identiti khas yang dapat mencirikan dan membezakan sama ada
sesebuah penemuan itu merupakan kebudayaan material penduduk tempatan ataupun tidak. Oleh itu, kami berpendapat bahawa candi-candi di Kedah Tua telah dibina oleh pedagang-pedagang India yang datang ke Kedah Tua untuk tujuan ekonomi sahaja. Ini membuktikan bahawa candi dan prasasti hanya kegunaan untuk pedagang India dan bersifat sementara sahaja kerana menunggu tiupan angin. Ini merupakan lokasi kawasan candi di kawasan Lembah Bujang. Misalnya kita dapat melihat terdapat candi di Pangkalan Bujang dan juga candi Sungai Bulu Estate. Baiklah, kita akan teruskan kepada kalender Saka pula. Kalender Saka ini merupakan kalender rasmi yang digunakan bagi sesebuah kerajaan Hindu-Buddha. Hal ini demikian kerana sesebuah kerajaan Hindu-Buddha yang diiktiraf akan menggunakan kalender Sakar, di mana dalam kalender Sakar ini terdapat hanya ada 5 hari dalam seminggu. Namun begitu, kerajaan Kedah Tua tidak menggunakan kalender ini kerana kita dapat melihat bahawa ianya menggunakan 7 hari dalam seminggu. Justru itu, perkara ini dapat membuktikan bahawa Kedah Tua bukan jajahan ataupun kolonial India seperti yang dikatakan oleh beberapa sarjana, misalnya seperti Wells. Maka, jelaslah bahawa penerimaan pengaruh India itu sendiri bukanlah secara en blok kerana masyarakat tempatan sendiri tidak mengamalkan penggunaan kalender Sakar dalam kehidupan seharian sehingga kini. Baiklah, bahagian kedua pula akan diteruskan oleh rakan saya bagi aspek agama. Baiklah, seterusnya saya Altasha Nak Lauren akan meneruskan pembentangan dengan menjelaskan kerelevanan Indonisasi di Asia Tenggara ini, terutama di Semenanjung Tanah Melayu dari segi agama. Jadi, masyarakat awal di Asia Tenggara ini mengamalkan kepercayaan animisme dalam kehidupan seharian mereka. Dan setelah kedatangan agama Hindu-Buddha, masyarakat awal di Asia Tenggara telah mula menganuti agama Hindu-Buddha. Tetapi perkembangan agama Hindu-Buddha ini hanya berlaku dan lebih tertumpu kepada golongan atasan, iaitu golongan pemerintah. Manakala golongan bawahannya masih lagi mengamalkan kepercayaan animisme. Dan penyebaran agama Hindu-Buddha ini telah membawa kepada pembinaan candi-candi, dan candi-candi ini dibina berfungsi untuk sebagai tempat penyembahan dan juga pemujaan roh nenek moyang. Contohnya kita dapat lihat candi-candi Shiva di Pegunungan Dieng. Dan pembinaan candi-candi ini sekaligus boleh dijadikan sebagai bukti bahawa agama Hindu-Buddha ini pernah dianuti oleh masyarakat di Asia Tenggara. Jadi dalam konteks di Semenanjung Tanah Melayu, saya akan fokuskan kepada Kedah Tua. Jadi di Kedah Tua masih tiada penemuan arkeologi yang berusulkan penerimaan pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat kecuali tapak di Lembah Bujang, iaitu penemuan candi. Dan penemuan candi iaitu di tapak Lembah Bujang ini hanya bersifat sementara dan bukannya dibina oleh masyarakat tempatan kerana tiadanya sentuhan local genius. Dan jadi ini bermaksud tiada bukti yang kukuh yang dapat mengatakan bahawa pengaruh Hindu-Buddha ini telah diamalkan oleh masyarakat tempatan. Jadi hal ini demikian kerana sebelum kedatangan Islam pada kurun ke-6 hingga kurun ke-10, agama yang paling utama yang dianuti oleh kerajaan Kedah Tua ialah agama Buddha yang diamalkan oleh para pedagang India, manakala amalan tantrik pula diamalkan oleh masyarakat tempatan. Jadi pada kurun ke-11 hingga ke-14, agama utamanya adalah Hindu Shiva. Dan berdasarkan Abdul Rahman Abdullah, menurut pendapat H.G. Quaritch Wells, binaan-binaan yang ditemui di Lembah Bujang ini merupakan kuil-kuil Hindu atau Buddha yang mempunyai tiruan daripada kuil-kuil di India Selatan. Dan perkara ini menunjukkan bahawa tiadanya proses akulturasi yang berlaku. Dan golongan yang membina kuil-kuil tersebut adalah para pedagang, kerana kuil-kuil ini dibina bagi tujuan agama mereka. Seterusnya, jadi
Hal ini jelas membuktikan bahawa pedagang India yang memainkan peranan utama dalam menyebarkan agama Hindu di semenanjung Tanah Melayu. Kerana kuih-kuih yang ditemui ini jelas menunjukkan sifat keindiaan dan tidak bersifat en blok kerana tiadanya sentuhan daripada masyarakat tempatan itu sendiri. Dan candi serta arca yang bersaiz kecil juga memperlihatkan fungsinya yang bersifat sementara dan juga tidak kekal. Jadi pendapat itu tadi telah disangkal oleh Alastair Lamb kerana beliau melihat bahawa penemuan cepu-cepu batu hampar iaitu granit di Candi Bukit Batu Pahat di kawasan Lembah Bujang ini mengandungi beberapa benda pemujaan purba di mana ia menunjukkan berlakunya pemujaan tantrik serta unsur-unsur pemujaan nenek moyang. Jadi pemujaan tantrik ini adalah sejenis pemujaan sinkretisme Hindu Shiva dengan Buddha Mahayana. Dan cepu-cepu batu hampar ini tidak boleh ditemui di India. Jadi hal ini membuktikan bahawa cepu-cepu yang tertimbun di bawah bahagian tapak tempat suci Candi Bukit Batu Pahat ini adalah satu ciri tradisi dan bukannya tiruan daripada India. Hasil daripada kajian arkeologi yang dijalankan di Lembah Bujang juga menemui bahawa banyak candi-candi seperti Candi Bukit Batu Pahat, Candi Pekalan Bujang, Candi Bendang Dalam, Candi Sungai Batu, Candi Ladang Sungai Batu dan Candi Pendiat. Ini adalah candi-candi yang lebih tua, dibina lebih dekat dengan pelabuhan. Jadi bukti ini jelas menguatkan hujah bahawa kawasan Kedah Tua ini merupakan sebuah pelabuhan entry port yang dikunjungi oleh pedagang India. Jadi itu adalah huraian ataupun bukti-bukti bagi menunjukkan kesan Indianisasi terutamanya di kawasan semenanjung Tanah Melayu dari segi agama. Seterusnya saya akan serahkan pembentangan kepada rakan saya yang seterusnya. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada kerelevanan kesan Indianisasi di Asia Tenggara, terutamanya di semenanjung Tanah Melayu dari segi ilmu pengetahuan. Baiklah, jadi apabila datangnya budaya ataupun pengaruh India di semenanjung Tanah Melayu ini, kita pasti tahu berlakunya mobilisasi ilmu pengetahuan yang dibawakan oleh golongan-golongan Brahmin, golongan-golongan beragama. Mereka ini hadir ke semenanjung Tanah Melayu dengan membawa kitab-kitab, manuskrip, syair-syair dan bahan-bahan kesusasteraan dalam bahasa Sanskrit dan Tamil dari India dengan tujuan untuk diajarkan kepada pemerintah dan rakyat-rakyat tempatan. Jadi buktinya jelas, kita boleh lihat sebenarnya bahawa penulisan India ini sebenarnya mempunyai persamaan, ciri-cirinya hampir sama dengan apa yang terdapat di Tanah Melayu. Jadi antara yang persamaan kita boleh lihat adalah seperti penceritaan ataupun pengkisahan tentang barangan dagangan, sumber-sumber mineral di Lombong ataupun hasil-hasil hutan yang telah diperolehi. Jadi kita kena tahulah bahan-bahan tadi tu dia ada yang kita boleh lihat daripada contohnya segi sastra ataupun syair-syairnya, cerita-ceritanya. Jadi kita lihat contoh yang pertama di sini kami tampilkan syair-syair Tamil iaitu Silapadikaram dan Patinapalai. Silapadikaram iaitu puisi gelang tangan ini mengisahkan tentang suami isteri bernama Kovalan dan Kanaki. Manakala Patinapalai merupakan bunga kota pelabuhan. Kedua-duanya mempunyai persamaan, dia menceritakan tentang perihal dagangan, perihal dagangan komoditi, perihal hubungan perdagangan, perihal barang-barang dagangan. Jadi itu adalah contoh syair-syair Tamil yang mengisahkan yang menjadi bukti kepada proses Indianisasi di semenanjung Tanah Melayu. Jadi kita lihat juga kepada sastra Sanskrit. Sastra Sanskrit ni berlaku apabila wujud perkembangan bahasa Sanskrit dan bahasa Tamil yang menyaksikan pengadaptasian yang memperkukuhkan ataupun memperkayakan bahasa kosakata bahasa-bahasa tempatan. Jadi penulisan seperti kata Sarit Sagara dan Kaumudi Mahatsava dia menjadi satu bahan yang boleh
dijadikan rujukan kerana ini merupakan satu bentuk pengkisahan tentang Kedah Tua. Jadi kita lihat kata Sarit Sagara merupakan satu kompilasi daripada 3 buah kisah tentang pelabuhan Kedah Tua, iaitu Gua Hasena, Chandrasvamin dan kisah Dua Puteri. Manakala Kaumudi Mahatsava merupakan kisah tentang pelabuhan Kataha, iaitu pelabuhan Kedah. Dan dia juga dikatakan mempunyai hubungan terus ke India dan berkemungkinan ke Tamra Lipti. Tetapi bagaimanapun kita lihat sebenarnya karya-karya ini, syair-syair ini lebih bertujuan kepada estetik dan bertujuan untuk kesenian. Dia tidak menjalankan fungsi utama untuk merekodkan sesuatu perkara dan tidak mewakili mana-mana perkara yang benar-benar berlaku. Jadi ianya tak adalah seperti macam minit mesyuarat. Dia bukan minit mesyuarat yang mencatatkan apa yang telah berlaku dalam sesuatu itu. Jadi dia cuma menjalankan fungsi sebagai untuk tujuan kesenian. Contoh. Jadi kita sebenarnya boleh ambil daripada satu sudut mana sumber-sumber ini, karya-karya ini merupakan satu sumbangan yang signifikan juga sebenarnya, sebab ia menjelaskan pandangan orang India terhadap Kedah Tua di samping menjalankan fungsinya dalam meningkatkan pengetahuan sejarah. Yang ini kita kena faham. Baik, jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahawa proses Indianisasi ini berlaku secara penetration Pacific kerana pedagang-pedagang India datang ke tanah Melayu secara aman dan bukan paksaan. Pengaruh ini datang bukan atas sebab peperangan, bukan atas sebab penjajahan dan bukan atas sebab pendudukan. Ianya datang secara baik, penerimaannya secara penetration Pacific, tetapi tidak berlaku secara en bloc di semenanjung tanah Melayu. Kenapa? Dia tidak memenuhi salah satu daripada 4 ciri proses Indianisasi yang diutarakan oleh G. Godes. Okey, iaitu kita dapat lihatlah sebenarnya dia masih kabur lagi. Wa Ima Kedah Tua itu sendiri dilihat sebagai satu entiti politik yang masih kabur, yang bukannya menggambarkan bahawa Kedah Tua ni sebagai satu kerajaan, tetapi dia ni lebih berbentuk sebagai pusat perdagangan. Dia bukan suatu kerajaan yang ada entiti politik yang memiliki kebudayaan dan kesenian tersendiri yang boleh menyebabkan kita menyatakan ini telah berlakunya suatu proses Indianisasi secara holistik. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Berikut merupakan bibliografi bagi kumpulan ini dan ini adalah rujukan-rujukan kami. Baik, sekiranya ada soalan ataupun komen, sila berikan sebentar saja lagi. Baik, terima kasih.